نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi juga Tuan Kuasa Masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan salat subuh secara berjemaah, dan mudah-mudahan sedikit kuliah ni dapat memberi manfaat pada kita semua. Kita menggunakan kitab Ensiklopedia Adab Islam, dan kita sampai pada adab dalam solat, dan kita sampai pada tajuk khusyuk. Tajuk khusyuk. Bismillah. Tajuk ni sangat penting, sebab paling tidak kita solat 5 waktu sehari semalam, paling tidak. Tak campur lagi dengan solat-solat sunat. Maka sudah tentu khusyuk tu sangat penting. Namun malangnya orang dia abaikan tentang tajuk khusyuk ni, ataupun khusyuk tu tak menjadi agenda dalam solat dia. Sangat bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ibnu Kathir rahimahullah, dia kata ayat ni cerita yang maksud dia mereka yang telah mendapat kemenangan, kebahagiaan serta mendapat keuntungan. Mereka itulah orang beriman yang bersifat dengan sifat-sifat ini, iaitu orang yang salatnya khusyuk. Ibn Kathir sebut orang yang bahagia, orang yang dapat kemenangan, orang yang untung adalah orang beriman yang salah satu ciri-ciri orang beriman tu adalah salat mereka khusyuk. So ada beberapa ciri lah dalam surah Al-Mu'minun tu. Salah satunya khusyuk. Kalau kita tengok khusyuk sendiri, dia punya makna, ulama berselisih pendapat tentang apa makna khusyuk. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia kata khusyuk ialah berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan rasa hina diri. Yang tu khusyuk. Berdiri nak solat tu, di sisi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebut berdiri hati di depan Tuhan dengan penuh ketundukan dan rasa hina diri. Tu masa nak solat tu. Kalau kita tengok perbezaan pandangan di kalangan para ulama ni, cuba kita tengok salah satu ada kita masuk dalam tu, ataupun tak ada langsung, yang tu yang sangat menduka citakan. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata asal pada khusyuk itu, dia kata adalah perasaan lembut jantung hati. Dia kata tenang, tunduk, serta dia tetap. Jantung hati kita tu, dia kata perasaan lembut, perasaan tenang, sebab nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetap dengan perasaan kita duduk di hadapan Allah, kita nak melakukan salat. Ataupun macam mana hati kita, kan? Kita ada dalam masjid ni, hati nu duk ada kat rumah, kan? Sebahagian ulama yang lain, dia kata termasuk sebahagian dari perbuatan anggota badan seperti tenang dalam salat, tak beralih ke sana sini, dan tidak melakukan perkara sia-sia dalam salat. Baik, Imam At-Tabari rahimahullah, dia pula mendatangkan beberapa pandangan tokoh ulama salaf
berkaitan dengan khusyuk ni, yang dimaksudkan khusyuk dalam salat ni. Kata Imam Mujahid dan Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, dia kata khusyuk dalam salat adalah dengan cara tenang dalamnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata bila ditanya tentang ayat ni, dia kata khusyuk dalam salat itu bererti jangan kamu berpaling ke sana sini dalam salat kamu, kan? Termasuklah mata tu dia merata, kan? Berpaling ni bukan semata-mata berpaling kepala aja, berpaling mata. Sebab bila berpaling mata, kan, bila dia tengok merata, dia nak kena fikir, kan? Dia tak fokus pada satu tempat. Saat dia tengok sini, saat dia tengok sana, bila dia tengok merata, maka dia akan berfikir, kan? Dia tak masuk khusyuk dan fokus dia dalam salat. Baik, perlu difahami bahawa khusyuk ni dia terbahagi pada dua. Pertama sekali, khusyuk hati. Khusyuk hati ni, hati dia hadir, dia sedar dia sedang menunaikan salat. Maksudnya dia fokus terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fokus betul. Dan dia kata dengan membawa cinta kepadanya, rasa mengagungkan Allah, rasa takut pada siksanya, dan rasa harap pahala Allah, sehingga dia rasa dekat dan tenang hatinya serta penuh penghayatan dengan menghayati seluruh apa yang diucapkan dan lakukan dalam salatnya dari awal hingga selesai salat. Yang tu dia kata khusyuk hati. Kita kalau kita baca tentang khusyuk ni merasa macam jauh lagi aku ni, rasa jauh salat kita dengan khusyuk. Sedangkan kita salat ni berapa puluh tahun dah. Tapi kalau kita baca tentang khusyuk ni macam macam aku ni tak ada khusyuk ni, kan? Takut sampailah bertemu dengan Allah, Allah ambil nyawa dalam keadaan salat kita masih lagi tidak khusyuk. Wal'iyadzubillah. Takut macam tu. Sebab tu dia khusyuk ni dia fokus terhadap Allah. Kita ni sedang salat, kita cinta pada Allah, kita rasa mengagungkan dia, kita rasa Allah tu maha hebat, berdiri di hadapan Allah yang maha agung. Yang tu pun kadang kita tak rasa dah. Macam mana kita nak pergi jumpa dengan orang besar, rasa tu ni orang hebat ni, kan? Ni bukan calang-calang. Kalau kita dijemput yang di Tuan Agong, kita tak ceritalah bab pakaian, cerita bab rasa dulu. Apa rasa kita? Rasa nak jumpa orang hebat ni, yang di Pertuan Agong, rasa dia, besar ni, bukan calang-calang. Rasa tu dia ada dalam diri, rasa tu. So apabila kita nak bertemu dengan Allah, rasa keagungan Allah tu ada. Yang tu orang lain tak tahu, kita je tahu. So kalau tak ada benda tu, kita nak kena hadirkan keagungan pada Allah tu ketika kita nak salat. Nak kena betulkan balik, tiun balik. Berapa lama dalam keadaan kita salat, kita tak rasa pun kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha agung. Tak ada rasa tu. Kemudian gitu juga rasa takut dengan seksa, rasa harap pahala, rasa mengharap salat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tu kena ada. Bila rasa-rasa tu ada, barulah kita rasa dekat dengan Allah, rasa hati tenang, so baru dapat khusyuk. Kemudian bila hati khusyuk, dia akan melahirkan khusyuk anggota badan. Sebab anggota badan ni dia tak boleh khusyuk melainkan dia mari dalam hati.
Hati kena khusyuk, baru anggota badan khusyuk. Yang kedua tadi ni, pertama khusyuk hati, yang kedua khusyuk anggota badan, iaitu dia kata ketenangan dalam gerakan solat. Solat tu dia pergerakan dia tu tenang, dia tak kelam kabut. Dia ada nampak beradab, tak tergesa-gesa, tak nak cepat sangat. Dia beradab, Allahu Akbar, beradab dengan Allah. So tak payah kita nak nilai solat orang. Tak perlu kita tengok macam tak beradab dengan Allah, tak perlu kita nak nilai tu. Kita nilai kita. Kita rasa bila kita angkat takbir tu, kita rasa kita beradab dengan Allah. Pergerakan kita nak rukuk, pergerakan kita nak sujud, dalam keadaan kita beradab tak dengan Allah? Tuan-tuan, bukan bermakna dalam solat ni tak boleh nak garu ke apa. Tak. Tapi kena ada adab kan. Kita depan orang besar kan, nak garu, bukan tiba garu macam tu kan. Orang besar kot. So dalam solat dia boleh garu, tapi dalam keadaan yang kita rasa kita buat tu, kita beradab dengan Allah. Rasa nak garu, iyalah boleh garu, bukan tak boleh garu dalam solat, tapi kita buat dalam keadaan kita beradab. Kita beradab. So apa saja kita sujud, kita rokok, perbuatan itu perbuatan yang tidak kelam kabut, tak tergesa-gesa, dan kita dalam keadaan kita beradab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dia kata tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir dan doa. Dalam solat kan ada zikir, ada doa, ada puji Allah. Kita rukuk, kita puji Allah. Kita sujud, kita puji Allah. Kita duduk antara dua sujud, ada doa pula. Kan? So kita puji Allah, kita doa pada Allah dalam keadaan ucapan itu dia tak kelam kabut. Subhanallah. Subhanallah. Sampai tak tahu apa. Dah lah makna tak tahu. Kalau bunyi tu pun orang Arab dengar pun tak tahu apa benda dia cakap. Perkataan tu kan perkataan Arab kan. Sedangkan ayat tu, tuan-tuan, kita nak puji. Bila nak puji, beradab dalam pujian tu. Kita rasa betul-betul kita nak puji Allah. Macam mana? Subhana rabbiyal azim. Kan? Kita rasa maha suci Tuhan yang maha agung. Kita rasa betul-betul kita nak puji. Macam kita kalau nak katalah nak puji orang, hang ni cerdik, kita rasa kita nak puji dia kan. Ada kalau kita nak puji orang, hang cerdik. Dan benda tu kita buat pada Allah. Tuan-tuan, kita rukuk dan sujud tu, yang tu ayat kita puji Allah. Pernah tak kita rasa yang ni kita puji Allah? Pernah rasa macam tu? Tak kan? Kita rasa dulu kita solat, ustaz ajak masa rukuk baca ni, masa sujud baca ni. Kita baca sampailah berpuluh tahun, tak pernah pun rasa dalam keadaan aku baca benda ni, yang ni aku sedang memuji-muji Allah. Tak ada rasa tu. So kalau tak ada rasa tu, macam mana kita duk tanya, ustaz, macam mana kita nak khusyuk dalam solat? Kita rasa khusyuk tu apa benda sebenarnya? Bila kita salah faham terhadap khusyuk tu, yang kita abaikan benda-benda penting ni. Kalau puji Allah pun kita tak sedang, kita sedang memuji Allah, macam mana nak khusyuk? Macam mana nak rasa Allah tu maha hebat, sedangkan kita sendiri, kita tak sedar pun kita puji Allah. Bila masa berdoa pula, duduk antara dua sujud tu, kita berdoa, Rabbi ghafirli, apa ni?
Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, warhamni, rahmati aku, kesian ke aku. Kita minta doa dalam keadaan kita tak sedap pun kita minta doa. Biar benar-benar tahu habis lah. Lepas tu sujud. Macam mana nak khusyuk? Tuan-tuan, yang ni bukanlah bermakna salat saya baik, tak. Yang ni kita bincang sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat perbaiki salat kita. Kerana elemen-elemen khusyuk ni dia bukan main tiba-tiba tak. Bukan salat-salat tu dia boleh terus khusyuk tak. Dia melalui satu-satu satu perancangan yang kita perlu buat sehingga kita dapat khusyuk tu. Dia tak main segera macam tu. Antaranya macam kita doa, kita puji Allah tu, nak kena faham dulu lah. Nak kena faham, nak kena mengaji. Zaman sekarang bukan susah pun ada Google kan. Makna duduk antara dua sujud maksud apa, paling tidak pun nak cepat kan boleh. Oh, yang ni maksud dia. Khusyuk ni dia tak main terus. Baik. Begitu juga dia kata ketundukan pandangan. Nabi tak sebut mesti pandang di tempat sujud. Tapi para ulama bila nak menundukkan pandangan, maka sebahagiannya kata antaranya adalah melihat tempat sujud lah. Walaupun tidak semestinya. Cuma tunduk pandangan sebab dia punya isu jangan duk tengok merata. Banyak tempat kita tengok, banyak benda kita nak fikir. Bila kita tunduk fokus satu tempat dan fokus kepada ayat-ayat yang kita baca, tak tengok tempat lain. Bila tengok aja nampak aircon, Allah, tak servis lagi. Dia main macam tu. Banyak tempat kita tengok, maka banyak benda kita akan fikir. Di situ ada ruang untuk syaitan diajak kita fikir. Tuan-tuan, benda yang kita tak fikir pun dalam di luar solat, benda tu boleh kita fikir dalam solat. Sebab apa? Dia syaitan diganggu. Diajak kita fikir benda ni, kita fikir benda ni, diajak macam tu. Sebab tu jangan tengok merata. Hatta kita luar salat, kita di luar salat, kita tengok botol ni, tak rasa nak fikir pun. Tak? Tapi kalau dalam salat kita terpandang je, syaitan dia ajak fikir. Stakul jenama, siapa depa tak beli hak jenama hak satu lagi tu? Kan? Dia tudung biru ni dia ayak mineral, kalau hak putih tu dia ayak sulingnya. Rasa nak fikir, dia syaitan dia ajak. Cuba luar salat, tak rasa nak fikir. Tuan-tuan nampak botol ni, botol ayak mineral lah. Tapi kalau dalam salat, cicak luar salat, kita tak rasa nak fikir. Tapi kalau nampak dalam salat, kata, uish, pergi mana cicak ni? Dalam salat tu. Sebab tu nak kena tundukkan pandangan, jangan duk tengok merata. Sebab tu saya sebut, lagi banyak kita tengok, lagi banyak syaitan dia ada ruang untuk ajak kita duk fikir. Baik. Kemudian tidak disibukkan dengan gerakan yang sia-sia. Benda yang tak perlu garu, tak payah garu lah. Tak perlu apa betul, tak payah. Kadang jam sengit sikit pun nak rasa apa betul juga. Gerakan yang sia-sia tu abaikan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dia pernah melihat seorang lelaki yang buat benda sia-sia dalam salat. Dia kata apa? Dia kata kalau hati orang ini khusyuk, tentu akan khusyuk anggota tubuhnya. Maksudnya, kalau hati dia khusyuk, anggota tubuh dia juga akan turut sama khusyuk. Kalau kita lah salat, kita duduk garu mata, pegang rasa macam nak macam-macam anggota tubuh ni kita rasa nak buat, sebenarnya hati kita tidak khusyuk. Macam tu. Baik. Dua perkara yang menghalang khusyuk.
Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, itu sesungguhnya banyak was-was kerana banyaknya syubhat dan syahwat dan keterikatan hati terhadap perkara yang dicintainya, yang menuntut supaya dia mencarinya, serta perkara yang dibenci yang hati terdorong untuk menolaknya. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Ibn Taymiyah sebut benda ni. Dia kata yang menghalang khusyuk ni bila ada hati dia cenderung suka pada sesuatu. Kadang-kadang benda tu dalam salat lagi, dia suka pada sesuatu. Dia tengok handphone yang sebelum solat tu, terlintas pula Shopee. Benda tu memang dia nak beli lah, tak beli lagi. Hati dia tu memang cenderung nak beli, dia suka benda tu. Dia akan masuk dalam solat. Sagi dia akan masuk. Sebab tu kecenderungan hati tu sebelum solat ni, kalau boleh nak kena buang dulu. Sebab tu Aisyah sebut Nabi SAW apabila baginda hendak menunaikan salat, dia seolah-olah tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya. Dah macam asing lah. Kadang tuan-tuan pergi tengok sebahagian masjid kan, Bilal dah iqamah dah kan, dia main buat soft tu dan cucuk perut member lagi, duk melawak lagi. Sedangkan Aisyah sebut Nabi seolah-olah tak kenal kami dan kami tak kenal siapa ni. Tadi ni punya mesra, bila nak menghadap Allah macam dah tak kenal dah. Sebab fokus dia, fokus Nabi SAW. So apa saja benda yang rasa kita nak ada kecenderungan, kita nak kecintaan pada benda tu kena kikih awal sebelum masuk dalam salat. Sebab kalau benda tu kita tak kikis awal, kita masuk dalam salat, benda tu akan masuk sekali. Begitu juga kata Ibn Taymiyah, apa benda yang hati benci, kita marah, kita tak suka, sebelum masuk salat, benda tu kena buang dah. Benda tu kena buang. Kita menyampah terhadap sesuatu, kena buang. Sedua elemen ni sebelum masuk dalam salat, sama ada kita suka pada sesuatu ataupun kita tak suka pada sesuatu, sebelum masuk, buang dulu. Kalau kita tak buang sebelum masuk dalam salat, benda tu akan turut masuk dalam salat kita. Baik. Kemudian dia nyatakan bagaimana cara untuk mendapat khusyuk dalam salat. Ni cara dia. Sebab tu saya sebut tadi ni, khusyuk ni bukan boleh dapat dengan tiba-tiba tak. Bukan senang. Hatta buktinya, kita salat dah puluh tahun pun nak dapat khusyuk tu bukanlah senang. Kadang-kadang salat kita tu penuh dengan fokus dan tumpuan. Kadang-kadang kita hilang dalam salat kita. Sedap-sedap habis bagi salam. Sedap-sedap habis imam baca Fatihah. Kemudian kita pula baca Fatihah, kita tak tahu ucapan kita baca Fatihah tu apa kita baca, kita tak tahu. Sedap-sedap kita habis dah baca Fatihah. Tadi imam baca surah apa dalam solat? Imam juga jawab kan. Kalau surah panjang, okeylah, tak apalah. Kan? Imam dia tahu lah surah tu. Kadang surah pendek pun, bila habis solat, imam baca surah apa dia? Kan? Padahal surah Al-A'la aja contoh. Kan? Rakaat kedua mungkin imam baca surah Al-Fil. Habis solat tadi, imam baca surah apa? Punya kita tak fokus. Nampak? Sampai ke tahap tu, kita. Kan? Kita. Pertama sekali, persediaan untuk nak salat. Ni nak dapat khusyuk
Para ulama menggariskan beberapa cara untuk mendapatkan khusyuk. Pertama sekali, persediaan untuk nak solat tu sendiri. Solat tepat pada waktu. So Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman dan telah ditentukan waktunya. Dan sebab itu dalam hadis disebut tentang kelebihan salat di awal waktu. Hadis pada Ummu Farwah, dia kata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qal as-salatu fi awwali waqtiha. Ditanya pada Rasulullah salat, pada Rasulullah pernah ditanya amalan apakah yang paling afdal, lalu Nabi kata salat di awal waktu. Sebab tu bila orang yang mari masjid ni, dia confirm salat di awal waktu dah. Orang yang tak mari masjid, dia akan diuji dengan melambatkan salat. Macam-macam, ada siaran TV, ada makanan, ada macam-macam. Satgi anak ni, satgi bini pula, satgi macam-macam. Tapi bila mari masjid, benda tu alhamdulillah kita dah settle bab tu. Ni untung orang mari masjid, kan? Bab nak salat di awal waktu, kita dah ada dah. Okey, settle satu bab. Kemudian membersihkan diri dan bersugi. Sebab hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. Nabi sebut, jikalau tidak mendatangkan kesusahan ke atas umatku, nescaya aku menyuruh mereka bersiwak pada setiap kali wudu. Ni hadis Bukhari. Nabi kata, kalau aku tak susahkanlah umat aku, dah tentu aku akan perintahkan mereka setiap kali nak wudu untuk salat, gosok gigi tu. Bila sebut siwak kan kayu siwak kan, adakah mesti guna kayu siwak tu? Kan? Apa tujuan Nabi sebut hadis ni? Tujuannya apa? Bersihkan mulut. Itu tujuannya. Kan Nabi tak bagi mari masjid, mendekati masjid orang yang ada bau makan kan, benda-benda yang ni, supaya nanti orang tak bau yang tak bagus daripada dia. Kan? Bubuh petai best papan. Jering genuak pula. Kan? Gigi minta gosok, dia mari. Kan? Lagi orang duk bau genuak ada pula. Dengan petai dia. Benda ni bukan petai saja tuan-tuan, orang merokok. Minta maaf tuan-tuan, orang yang merokok dia tak rasa benda tu busuk. Tapi orang tak merokok, dia rasa benda tu busuk. Bagi tuan-tuan yang merokok ni, bersihkanlah mulut dulu. Saya bukan nak menggalakkan rokok tak. Sebab saya nampak umur senior ni, dia, sebab tu saya melihat dari sudut rokok ni, dia ada dua generasi. Satu generasi yang dia isap rokok sebelum fatwa keluar kata rokok tu haram. So generasi ni ada sedikit kelonggaran lah. Sebab dulu masa dihisap tu tak keluar lagi fatwa haram, betul tak? Lepas tu nak berhenti punyalah susah. Sampai satu tahap dia pergi jumpa doktor terus ya, kalau berhenti lagi teruk ada hak jenis macam tu. Sebab dulu dia heavy smoker, yang tu kira ada kelonggaran lah. Tapi dia kena usahalah berhenti slow, tapi dia tak boleh.
Saya ustaz tak merokok, Parkinson. Dia tak boleh mengetak. dia ada kelonggaran. Walaupun begitu, dia kena cuba untuk berhentilah. Ni generasi yang dia merokok sebelum fatwa haram tu keluar. Kan dulu orang duk pegang makruh lah apa kan. Yang tu ada sedikit kelonggaran. Adapun generasi yang merokok setelah fatwa dikeluarkan, gagah juga pergi cari rokok, depa ni bermasalah. Fatwa dah keluar lah. Ni geng-geng muda apa semua ni, pasal apa duk merokok ke? Ini bermasalah. Baik. Jadi bukankah Nabi tak bagi mai masjid bagi orang yang bau akan mengganggu orang lain? Jadi tujuan hadis ni adalah untuk supaya mulut kita tak berbau. Kan? Jadi bila mulut tak berbau, tujuan hadis ni adalah untuk membersihkan mulut. Jadi sebelum wuduk tu gosok gigi, tak semestinya siwak. Guna kayu siwak tu. Kan? Bahkan berus gigi tu, dia lebih sampai di tempat-tempat yang kayu siwak tu tak sampai. Kan? Guna ubat gigi pula. So ada orang dia salah faham, dia mesti guna hak kayu siwak tu sampai dia bawa pergi masjid kan. Buh dalam poket. Tentang gamak, buih gigi buh dalam poket. Tak gamak kan. Tapi pasal apa kayu siwak gamak buah dalam poket? Kita rasa apa sebenarnya? Benda tu sama. Kayu siwak pun bersihkan gigi, beruih gigi pun bersihkan gigi. Tapi bila beruih gigi tak berani nak buah dalam poket, kayu siwak berani buah dalam poket. Kita rasa apa sebenarnya? Kita rasa hak kayu siwak tu Islam, hak beruih gigi tu bukan Islamnya. Jadi beruih gigi dia rasa macam ni bukan Islamnya. Hak siwak, kayu siwak tu rasa macam Islamik. Kita tengok kayu siwak orang pun kita rasa geli lah. Kan? Dalam poket pula, Allah. Jadi sebelum wudu nak salat tu Nabi suruh bersihkan gigi. Itu sebaiknya lah. Sebab ini dia para ulama gariskan cara untuk nak dapatkan khusyuk. Kalau ada benda-benda yang susah kita nak buat, kenapa kita tak beri tumpuan kepada benda-benda yang senang ni? Tak adalah susah pun nak gosok gigi kan sebelum kita ambil wuduk. Kemudian yang ketiga, jangan solat jika makanan sudah pun terhidang. Dah ada dah. Hadis pada Aisyah, beliau kata bahawa mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Janganlah salat ketika makanan yang sudah pun tersedia, dan jangan salat dalam keadaan menahan buang air besar dan air kecil. Imam Muslim dia ada tulis satu bab dalam sahihnya berkenaan dengan hukum makruh salat jika makanan tu dah tersedia dan orang tu memang nak makan. Makanan dah ada, dia memang duk lapang pun. Perut kosong macam tu. Makanan dah ada, so makan dulu. Jadi kalau maksudnya yang menjadi kesalahan apabila dia makanan dah ada, dia lapang, dia tak makan dulu. Kan tadi kita dah bincang dah benda yang dia suka dan benda yang dia tak suka. Kalau dia tak settle benda tu dulu, dia akan masuk dalam solat. Jadi benda ni dia suka, memang dia nak makan. Perut duk kukrak bunyi, makanan dah ada kan, dia pun masuk solat. Ni contoh bagi solat, katalah kat rumah, katalah bangun lambat ke contoh kan, terbangun lambat. Bagi orang kat masjid ni, dia benda tu dah settle lah kan. Ni kalau kata kat rumah umpamanya dia pun solat dengan anak pula buka periuk orang, dia duduk lapang. Sudah puak ni perhabis apa. Dah jadi masalah dah kan, tiba perhabis aku dah lapang. Jadi kalau dia berkeinginan untuk makan, makanan dah ada, Rasulullah suruh makan dulu. Kerana kalau dia tak makan, benda tu dia akan bawa dalam salat.
Settle benda tu dulu kan. Baik, kemudian jangan solat dalam keadaan menahan air besar ataupun air kecil. Hadis yang sama bagi ulama yang berpandangan bahawa khusyuk ni termasuk dalam kewajipan salat, sebab ada sebahagian ulama kata khusyuk tu wajib kan? Kalau ikut pandangan tu, pakat tak sah belaka solat kita. Bagi ulama yang berpandangan bahawa khusyuk tu termasuk dalam kewajipan salat, dia kata la, dalam hadis yang kita bincang tadi, Nabi kata la salata bihadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Nabi kata jangan salat ketika makanan yang dia nak makan tu telah tersedia, dan jangan salat dalam keadaan menahan buang air besar dan air kecil. Jangan tu, bagi ulama yang berpandangan bahawa khusyuk tu wajib, jangan tu dia kata tak sah salat bagi orang yang buat benda tu. Sedangkan menurut jumhur ataupun majoriti para ulama, dia tidak berpandangan bahawa khusyuk tu wajib, tapi khusyuk itu menyempurnakan salat, sempurnakan salat. Maknanya orang yang tak khusyuk, salat dia tak sempurna. Jumhur dia telak yang dimaksudkan adalah la itu maksudnya tak sempurna salat itu kalau dibuat benda tu. Nampak tak? Kalau yang kata wajib tadi ni, tak sah salat kalau buat benda tu. Tapi bagi jumhur, tak sempurna salat kalau buat benda tu. Okey. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata, sebelum tu jumhur juga kata bukan kencing ataupun berak ataupun buang air kecil, buang air besar saja, termasuk kentut jugalah kan, sampai duk terkepit duk tahan kan. Nak rokok pun duk terkepit, sujud pun duk terkepit, maka ia makruh. Ia makruh. Imam Nawawi rahimahullah, dia menahan kencing dan menahan dari membuang air besar, termasuk kentut tadi ni, dia mengakibatkan hati seseorang dia tak fokus, dia duk fikir tu. Sagi imam baca lebih sikit, panjang sikit, dia imam ni masa ni lah baca panjang, sebab dia duk tahan tu. Kena settle benda tu. Settle benda tu. Okey, Imam An-Nawawi juga disebut, kalau solat, waktu solat tu masih panjang lagi, maka dia kata makruh kalau dia tak selesaikan qada hajat dia ataupun nak kencing dia tu. Makruh. Dia kena selesaikan dulu. Kalau waktu solat tu panjang lagi. Kalau dia solat juga makruh. Tapi kalau waktu dia memang tinggal sikit lagi, kalau dia pergi buang air besar, habis masa, so dia kena solat dulu. Faham tak? Walaupun dia akan terganggu, sebab masa itu dah sangat suntuk. Kalau dia selesaikan qada hajat dia tu akan menyebabkan masa solat tu habis, maka dia kena solat dulu. Baik. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan kemas, ni ketika nak salat. Sebab ada sebahagian orang yang salat ni menyebabkan dia tak khusyuk, sebab dia pakai pakaian yang ketat, dia pakai pakaian yang singkat. Benda tu akan mengganggu dia. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan tengok orang hak mari solat pakai t-shirt kan. Pakai t-shirt tu taklah salah kan? Sebab ada orang yang dia bukan main daripada rumah, bolehlah siap macam kita. Ada orang di tempat kerja, ada orang di tempat mari di tempat mata, bila azan dia nak mari masjid kan, dia taklah balik rumah dulu. Tapi dalam keadaan t-shirt dia yang singkat, kadang dia rukuk pun sujud nampak lurah belakang ni kan. Ada yang jenis macam tu. Kadang bagi yang tak sedar tu,
memang nampak lah. Tapi bagi yang hak jenis sedap, tiap-tiap kali sujud dia tarik, nak sujud dia tarik, kan? Jadi benda tu akan mengganggu, Jadi pakaian tu nak kena kemas, sebab kerana pakaian juga akan mengganggu kita dalam solat kita. Ketat, nak sujud payah, nak, sebab tu kena cari apa elemen-elemen yang bila kita masuk dalam solat kita rasa selesa, tak ada gangguan. Apa saja elemen yang mengganggu kita dalam solat, yang tu kena buang awal-awal. Baik. Sebab Nabi sebut, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, yakni perhiasan kamu pada setiap kali kamu hendak pergi ke masjid. Pergi masjid pakai pakaian yang elok. Pakai elok ni Nabi tak perinci je lah pakai macam mana, kan? Tak semestinya jubah, kan? Pakai elok yang kita rasa kita pakai tu elok, kita rasa selesa, kan? Yang ni sesuai untuk kita menghadap Allah, pakai. Baik. Kemudian jangan makan dan minum berlebihan ketika hendak solat. Ayat yang kita baca tadi ni, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kemudian ada tambahan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah pada tiap kali kamu ke tempat ibadah, maksudnya ke masjid, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau, sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampau batas. Maksudnya jangan makan berlebih, minum berlebih, kan? Sampai kalau sujud tu ni ayak duk ada kat ni, belahak sikit tersembong. Jangan sampai menyentuh, kan? Kemudian salat di tempat yang tak ada gangguan. Cari tempat yang tak ada gangguan. Sebab tu mana tempat yang paling tak ada gangguan? Masjid lah. Bila salat di tempat lain, elemen gangguan tu dia banyak. Masjid ni dia tak ada gangguan. Wuduk dengan wuduk sempurna, wuduk dengan cara Nabi, kan? Kalau kita belajar macam mana Nabi berwuduk tu, Nabi wuduk tu dalam keadaan sungguh-sungguh. Kita ni sambil lewa, kan? Tak, Nabi sungguh-sungguh sapu tu sungguh-sungguh, kemudian menggunakan air yang minima, kan? Orang Malaysia ni dia air banyak. So bila air banyak tu dia macam dia tak rasa. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab, yang mereka buka kecil je, sebab mereka menghargai air lah pertamanya, kan? Pasal susah dapat air. Saya duduk di Jordan dulu, seminggu sekali air naik, seminggu sekali lah. Lepas tu tangki itulah nak berhabis. Tuan rumah orang Arab ni marah kat orang Melayu. Pasal apa orang Malaysia ni suka habis air? Lah orang Melayu kan suka mandi, musim sejuk pun mandi. Kita orang kita kan, dia tak boleh tak mandi. Pening orang Arab, pasal apa ampun hidup mandi kat musim sejuk ni? Tak boleh orang Melayu dia nak mandi kat, kan? Tak kira buat apa pun. Jadi mereka lebih menghargai air. So buka pun kecil. Tapi bukan sekadar sebenarnya menghargai air tu. Ini sunnah, kan? Ini sunnah. Patutnya kita buka paip kecil je. Ini kalau tuan-tuan tengok di Malaysia sebahagian tempat tu, dia buka air paip tu, bomba boleh tumpang padam kebakaran tu. Dia buka paip tu. Dahsyat. So cara wuduk Nabi tu dengan menggunakan air yang sikit lah, kan? Cuba dan satu hadis, tuan-tuan, sebab kita kesuntukan masaan hadis, bila Nabi lintas dengan Sa'ad, dia sedang ambil wuduk, kemudian Nabi tanya, kenapa kamu lebih-lebih ni, Sa'ad? Kemudian Sa'ad tanya, apakah dalam wuduk juga ada berlebih-lebihan?
Nabi kata, ya, sekalipun kamu berada di sungai yang sedang mengalir. Kalau di sungai yang mengalir pun ambil uduk kan, Nabi suruh ambil, jangan berlebih-lebihan. Apatah lagi di paip kan, so uduk ni kita cuba meminimalkan air yang kita guna daripada hak kita guna sekarang ni. Baik, jadi selama ni kita duk fikir bila khusyuk tu adalah bila kita masuk dalam solat, kita barulah kita akan usaha mendapat khusyuk. Tak, sebelum solat lagi rupanya yang kita dah tadi ni banyak benda dah kita bincang, termasuk masa nak ambil uduk pun ia dikira sebagai proses penyediaan untuk kita dapat khusyuk. Kemudian ketika hampir hendak salat, sikit lagi tuan, boleh lebih sikit? Boleh sebab ada lagi ni. Tadi kita bincang sebelum ni, bila hampir nak salat kena azan dan iqamah dulu. Hatta digalakkan kalau bukan di masjid. Nabi pernah sebut tentang gembala kambing kan, azan kan? Dia kalau ada azan, dia feel dia lain, dia rasa persediaan untuk nak salat tu dia ada. Kemudian iqamah, kemudian dilakukan secara berjemaah, kemudian menghadirkan hati, kemudian merasakan, mengibaratkan inilah salat terakhir kita. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, udhkuril maut fi salatika fa inna ar-rajula idza dhakara al-mauta fi salatihi faharriyu an yuhsina salatahu wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru min. Maksudnya, ingatlah kematian, mati dalam salatmu, kerana jika seseorang mengingati mati dalam salatnya, maka ia akan memperelok salatnya. Salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahawa dia masih akan bersempatan untuk melakukan salat yang lain. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu terpaksa meminta uzur. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd. Tuan-tuan, sebut ni dia salat terakhir. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak orang yang penjara, hak Muslim, dia nak dihukum gantung, dan solat dia tu solat yang terakhir. Kalau tuan-tuan tanya warder penjara kan, hak jaga orang hak mati, tanya mereka macam mana orang ni solat. Sagi ni tak ada peluang dah aku nak solat, tak ada dah, ni solat terakhir aku. Dia buat sehabis baik. Kita mari solat ni, kita duk fikir sagi nak kena roti canai berapa kan, sagi lepas lagi makan tengah hari, lepas tu zuhur pula, 2 lagi, ada lagi zuhur lagi. Habis zuhur pun lagi, sagi petang, sagi main solat asar, kita duk rasa solat tu dia tak rasa inilah solat terakhir. Sebab kita pun sebenarnya tak tahu mati kita bila kan. Mungkin sagi pukul 8 pagi ni dah 7 lebih, pukul 8 dah mati ya. Kita telah melepaskan peluang salat terakhir kita tadi ni dalam keadaan kita tidak menghadirkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. So dia kata, bila nak salat khusyuk, antaranya adalah kita menganggap itulah salat terakhir kita. Lepas ni tak ada dah salat untuk kita, Allah dah ambil dah nyawa kita. Kemudian antaranya lagi tidak melakukan maksiat sebelum salat. Sebelum salat ni duk merata, duk tengok kan. Sebelum nak sampai kat masjid tu 14 orang perempuan lah duk tengok merata. Tengok dengan bernafsu lah. Dalam solat dia akan bawa. Ketiga, ketika dalam salat, sebelum, ketika nak salat dah, ni dalam salat. Baik, paling penting, sebab saya nak cuba untuk ringkaskan ni, paling penting adalah faham dan menghayati bacaan dalam salat. Hak ni paling penting.
Sebab tu orang duk tanya, Ustaz, macam mana nak khusyuk? Tuan-tuan, kalau tak faham bacaan dalam solat, nak khusyuk macam mana? Yang ni interaksi kita dengan Allah, dialog kita dengan Allah, puji kita pada Allah, doa, minta kita pada Allah. Kalau dialog kita, puji kita, doa kita, minta kita pada Allah, kita tak faham, mana mungkin khusyuk? Kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, kan? Tak faham apa, dia kosong-kosong. Macam mana saya sebut ko palomo nono punomo panana. Contoh, benda ni saya tak faham. Jadi pemikiran saya kosong lah. Mungkin tuan-tuan akan rasa pelik saya sebut ponana apa semua tu. Tapi hak kita duduk antara dua sujud tu, kita tahu tak makna. Oleh kerana kita duk baca lalu tak rasa pelik, tapi yang pelik tu kita tak faham makna tu. Hak tu yang pelik. Tapi kalau kita faham makna Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Ni kita sebut Rabbighfirli tu, kita dah tahu dah, ya Allah ampunkan aku banyak dosa aku. Warhamni, rahmatiku, kesian ke aku. Tuan-tuan, walaupun saya sebut benda ni macam panjang, ya Allah kesian kat aku, tidaklah bermaksud bacaan dalam solat ni sebahagian orang nak khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian orang dia macam tu, bukan yang tu khusyuk. Bacaan biasa, kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tahu bersebut yang tu hadir dalam hati kita, kita puji Allah sekalian alam, kan? Bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tahu kita ni hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Dia mai sebab kita faham makna. Iyyaka na'budu. Kadang-kadang tuan-tuan, orang Melayu kita ni, dia lebih pentingkan tajwid. Tunggu Nik Abdul Aziz dulu pernah sebut benda ni. Lebih pentingkan hak tajwid tu daripada makna untuk kita hayati. Tak perlulah alham yang tu satgi kelas tajwid hang masuk lah. Dah masuk dalam solat, jangan bawa macam kelas dan tajwid tu bawa masuk dalam solat. Baca biasalah. Yang penting menghayati apa maksud dia. Ini ketika solat kelas tajwid dia buat macam okey baca, dia pun payah. Baca biasa. Arab pun kalau tengok kita buat macam tu, pelik tau. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan kadang kita semayang sebelah orang hak macam tu, terganggu tak? Terganggu. Pak Long ni apa hal ni, duk merumit sakan ni. Baca biasa, yang penting menghayati. So penghayatan tu tak ada duk kelas tajwid dalam solat dia. Okey, betul benda tu. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita tak boleh faham hak surah hak imam baca tu pun, paling tidak faham Fatihah, doa iftitah, kan? Kemudian bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, kan? Faham hak tu pun okey lah. Okey lah. Kalau tak faham pun surah hak imam baca. Bacaan-bacaan memang kita lazimi dalam solat, yang tu kena bagi faham. Barulah bila kita rukuk, kita tahu hak ni aku puji Allah. Barulah bila kita duduk antara dua sujud, kita faham hak ni aku minta pada Allah. Jangan jadi macam kita solat ni, jangan jadi macam burung kakak tua, kan? Baca sebut tapi tak tahu. Yang burung kakak tuan, saya pernah lalu satu rumah tu, Assalamualaikum, sebedia dah, Assalamualaikum, tengok, burung. Agak-agak burung tu dia tahu apa benda Assalamualaikum tu. Tak tahu pun, tapi tuan dia ajak. Habis tu kita duduk dalam solat, Subhana Rabbiyal Azim tu tak macam burung kakak tua. Cuma tak bunyi Subhana Azim, cuma tak bunyi macam tu lah. Tapi tak faham makna, lebih kurang. Saya sebut benda ni bukan apa,
satu cabaran pada kita untuk faham bacaan-bacaan dalam solat kita. Selagi mana benda ni tak dipenuhi, lupakan saja bab khusyuk. Kalau khusyuk kita tak cuba untuk dapatkan, dikhawatiri sampai akhir hayat kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak khusyuk. Macam mana kita nak bertemu Allah? Sedangkan paling tidak 5 kali sehari kita bertemu dengan Allah ni, dalam keadaan jiwa, perasaan kita tak ada pun ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak jawab kelak? Tajuk ni sangat penting. Ambil peduli dan tengok balik apa yang kita dah bincang tadi ni. So perbaiki, masing-masing perbaiki. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki salat kita dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang hati yang khusyuk. Salah silap, minta maaf banyak kalau terkasar bahasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ni ada manfaat. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.